عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan kita daripada tadabbur tafsir surah-surah dalam juzuk yang ke-30. Dan sebelum ni kita membahaskan surah At-Takwir, dan hari ini insya-Allah kita akan masuk pada surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar surah yang ke-82 dalam Al-Quran, berada pada muka surat 587, mengandungi 19 ayat dan merupakan surah yang termasuk dalam kategori Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Surah Al-Infitar, kalau kita tengok terjemahan, akan terjemah perkataan infitar sebagai sesuatu yang terbelah ataupun sesuatu yang terpecah. Nama surah ni diambil daripada ayat yang pertama. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idhas sama'un fatarat, dan apabila langit terbelah ataupun langit itu merekah dan pecah. Surah ni kalau kita tengok objektif dia ataupun apa kehendak yang Tuhan ingin sampaikan melalui surah ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada manusia bahawasanya tidak ada lagi hujah untuk menafikan kewujudan hari kiamat tu. Apa yang disebutkan oleh para ulama sini, antara objektif surah ni ialah apakah alasan manusia boleh terlupa akan hari ad-din ataupun yaumiddin yang telah mereka lafazkan saban hari, kalau kita orang Islam lah, iaitu dalam suratul Fatihah Allah Ta'ala sebut maliki yaumiddin. Paling kurang kita akan lafazkan 17 kali sehari. Apa alasan manusia boleh lupa hari ni, terleka dengan kita menuju ke hari itu? Inilah hari kiamat yang segala rekod amalan akan dibentangkan dengan penuh keadilan. Jadi ini benda yang disebut sebagai objektif surah ni. Dari segi waktu penurunan surah Al-Infitar, surah Al-Infitar ialah surah yang diturunkan pada fasa 2 ketika mana Nabi SAW berada di Makkah Al-Mukarramah. Yang mana kita dah sebut fasa Nabi berada di Mekah selama 12 tahun ni, para ulama bahagikan pada 3 fasa, 3 bahagian, 3 tempoh. Tempoh pertama iaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, sirriyah. Maknanya waktu tu Nabi berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun, dan lepas daripada tu Nabi berdakwah secara terang-terangan. Fasa 2 ni secara terang-terangan, apa yang berlaku ataupun apa yang kena pada Nabi, apa yang Nabi sampaikan, yang Nabi dakwahkan itu mulai ditolak dengan cara lisan. Maknanya orang bangkang, orang bantah apa yang Nabi sebut menggunakan lisan. Maknanya ada orang bercakap, beritahu apa yang Nabi sebut tak betul, ataupun ada orang provok Nabi, ataupun ada tukang syair, penyair-penyair
yang mengalunkan syair untuk memburukkan apa yang Nabi sebut. Sampailah fasa yang ketiga, iaitu fasa dakwah Nabi bukan lagi dilawan dengan cara lisan, tapi sudah mulai perbuatan penganiayaan pada fizikal. Maknanya ada yang cuba menyakiti Nabi dan juga para sahabat. Okay. Jadi surah Al-Infitar 19 ayat ni Allah Ta'ala turun pada fasa yang kedua. Jadi fasa tu, fasa Nabi ni berjidal ataupun Nabi ni berhujah dengan para penentang wahyu pada waktu tu daripada kalangan musyrikin Mekah, sama ada daripada Quraisy ataupun mereka yang bukan daripada Quraisy tapi duduk di Mekah pada waktu tu, cuma tak setuju ataupun tak mahu terima dan tak boleh terima apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada waktu tu. Okay. Jadi itu berkenaan dengan sirah surah ni. Kemudian dari segi kaitan surah ni dengan surah sebelum. Surah sebelum ni ialah surah At-Takwir. Surah At-Takwir ni pun lebih kuranglah dengan surah Al-Infitar dari segi tema dia. Cuma surah At-Takwir, penerangan tentang hari kiamat tu lebih bersifat umum. Adapun surah Al-Infitar ni, dia melengkapkan, mentafsirkan ataupun memperincikan apa yang telah disebut dalam surah sebelum ni, iaitu panorama hari kiamat, keadaan manusia bila mana berdiri untuk tunggu hisab di padang mahsyar, dilengkapkan dalam surah ni. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, iaitu hadis yang terkenal. Nabi kata, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal ain. Sesiapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat seakan-akan ia melihat dengan mata kepalanya, Nabi kata faqra, maka bacalah idza syamsu kuwirat, surah idza syamsu kuwirat ataupun surah At-Takwir, idza samaa'un fatarat dan juga surah Al-Infitar, dan juga wa idza samaa'un syaqqat, iaitu surah Al-Insyiqaq. Tiga surah ni, tiga beradik surah ni membawa tema yang sama, panorama yang sama, keadaan latar yang sama, iaitu trailer ataupun benda-benda yang bakal berlaku sebagai takhwif, ancaman kepada mereka yang mengingkari, dan juga tazyidul iman, peningkatan iman, sesuatu yang meningkatkan iman bagi orang yang dah beriman. Okay. Jadi surah ni dia akan jadi benda yang orang kafir fikir, sehingga dia dapat dibukakan jalan untuk nampak apakah yang disebutkan dengan hari kiamat tu, ataupun dia jadi penambah keimanan kepada orang-orang yang sudah beriman, khususnya para sahabat yang berada pada fasa 2 ni, dan juga pada kita yang Islam hari ini baca surah ni ialah untuk perkemahkan lagi ataupun mantapkan lagi berkaitan dengan iman terhadap hari kiamat ni. Jadi kita tengok apa yang Allah Ta'ala nak sebut pada beberapa ayat yang pertama ni. Ayat 1 hingga 5 kalau kita tengok dalam surah Al-Infitar, Allah Ta'ala kata idhas sama'un fatarat wa idhal kawakibu tatharat wa idhal biharu fujjirat wa idhal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini 5 ayat pertama. Kita tengok maksud dia apa. Idhas sama'un fatarat, dan apabila langit itu terbelah ataupun pecah. Wa idhal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Kawakib ni nak terjemah bintang pun boleh, nak terjemah planet pun boleh. Dua-dua lah. Zaman kita ni bahasa sainsnya ialah planet lah, al-kawakib. Okay. Ataupun kaukab dari segi mufradnya ataupun dari segi tunggalnya. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan bergelora. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang telah diakhirkan ataupun dilalaikan. Okay. Jadi 5 ayat pertama sebagai mukaddimah surah Al-Infitar, Allah Ta'ala sebut secara ringkas keadaan manusia ataupun keadaan dunia, tempat yang kita duduk ni, bumi kita, macam mana keadaan dia bila mana berlaku sangkakala pertama, iaitu sangkakala yang menghancurkan,
Sakakala pada hari kiamat inilah maknanya petanda kepada nak bermulanya kehancuran. Allah Ta'ala sebut idza sama'un fatarat, apabila langit itu infatarat, apabila langit itu terpecah dan terbelah. Satu benda yang tidak pernah dibayangkan oleh akal manusia, langit ataupun awan yang berada di atas kita yang sekian lama menaungi kita dan tidak menampakkan tanda-tanda dia jatuh, tanda-tanda dia nak pecah ke apa, tidak ada. Sampai satu masa yang kita tengok kukuh, yang kita tengok warna biru ke, ada awan ke tak ada awan ke, sampai satu masa dia akan pecah. Nabi bila mana baca ayat ni, pertama kita kena tahu, adakah orang-orang kafir akan terima bulat-bulat benda ni? Sudah pasti kita kata orang kafir, khususnya musyrikin Mekah, bukan orang kafir zaman Nabi. Hatta orang kafir zaman kita pun kalau baca ayat ni, mungkin dia akan gelakkan kita. Dia kata apa cerita orang Islam? Dia kata langit satu masa nanti dia akan pecah. Okay. Itu kita nampak dari satu sudut lah. Sudut yang kedua, orang yang dah bersama dengan Nabi, iaitu para sahabat. Para sahabat yang Quran puji tentang keteguhan iman, yang Nabi sendiri sebut tentang mereka ni sebaik-baik orang ataupun sebaik-baik golongan. Macam mana keadaan para sahabat? Dia nak terima bulat-bulat ke? Memanglah kita yakin para sahabat dia akan terima bulat-bulat benda ni. Okay. Cuma nak sebut pada kita, apakah benda yang mendorong para sahabat boleh terima? Apakah perkara yang menyebabkan para sahabat bila mana baca ayat ni, dia percaya langit itu pasti akan pecah hancur satu masa nanti, iaitu pada hari nak berlakunya kiamat. Okay. Apa sebab dia kalau kita fikir? Sebabnya apa yang telah Nabi pasakkan sebelum cerita benda ni, benda tu dah kukuh dalam hati ataupun dalam kefahaman para sahabat. Iaitu ada satu bab takat bagi pemikiran manusia ni, dia tak boleh fikir ataupun tak boleh bayang jauh ataupun lebih daripada tu lagi. Iaitu tentang kehancuran tempat tinggal dia ni. Macam mana Nabi olah benda tu, Nabi cerita benda tu, sehingga para sahabat boleh terima apa saja benda-benda yang pelik yang Nabi cerita walaupun tak masuk akal. Ni saya nak sebut kepada ahli jemaah sekalian, muslimin muslimat yang ada. Okay. Setiap kali Nabi cerita benda-benda pelik ni, imam hari kiamat ataupun syurga neraka ataupun mukjizat yang berlaku pada Nabi, contohnya Isra' dan Mi'raj. Kalau kita baca dari segi sirah, ada tak para sahabat yang dia bukan mengingkari, cuma dia macam ada benda yang dia ralak dan dia macam payah sikit nak terima? Kalau kita tengok ada sebahagian sahabat yang mereka ni bila mana Nabi cerita benda-benda pelik, mereka agak sukar sikit. Bukan mereka nak menentang Nabi, cuma benda tu dia ambil masa. Tak semua orang ni dia punya acuan keimanan dia ni, orang kata apa, boleh terima bulat-bulat. Kita sendiri pun kita tak boleh menipu diri kita sendiri. Ada bab-bab daripada apa yang diceritakan daripada dalil agama ni, bila mana orang tu dia peralusi terlalu dalam sangat, sampai satu bab dia jadi goyah ataupun dia jadi was-was di situ. Dan ini benda yang kita kena tahu, sebab Quran sendiri mengiktiraf kewujudan, orang kata apa, lintasan-lintasan seperti ini bila mana kita mengamati ataupun menghayati ayat-ayat seperti ini. Sebab tu kalau kita tengok surah terakhir dalam Quran, iaitu surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita tengok surah tu, surah ni surah terakhir, surah An-Nas, surah yang ke-114. Penutup bagi Quran. Allah Ta'ala kata, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, sebutlah a'udzu birabbin nas, aku berlindung denganmu ya Allah, iaitu Tuhan kepada manusia. Malikin nas, raja, pengurus takbir kepada sekalian manusia. Ilahin nas, Tuhan tempat yang disembah oleh sekian manusia. Min syarril waswasil khannas, dan juga aku mohon ataupun dipohonkan supaya diselamatkan ataupun dijauhkan kami ni bila mana berlindung dengan namamu, waswas. Waswas ni keraguan. Al-Khannas, sebahagian ulama tafsir kata Khannas ni maksudnya nama syaitan ataupun nama iblis. Maksudnya ialah satu benda yang timbul tenggelam.
Khannas ni bahasa Arab akan terjemah, bahasa Melayu akan terjemah timbul tenggelam. Okay. Surah ni kau tengok, kita baca biasa je. Ada orang dia nampak surah ni setakat nak amal pagi petang, lepas tu nak tidur, lepas tu zikir lepas salat. Okay. Kalau kita amati surah terakhir, sebab ada orang dia rasa lekeh surah ni, sebab 3 kul ni Nabi sebut 3 kul ni muawwizatain. Muawwizatain ni maksudnya pelindung. Okay. Bila mana kita sebut pelindung, bila mana Nabi sebut pelindung, ataupun orang kita ni kita sebut pelindung, apa yang kita nampak? Kita akan nampak hantu syaitan dulu. First kita akan nampak. Kita tak nampak melindungi kita daripada ideologi yang pelik-pelik. Tak nampak lagi yang tu. Bila mana baca surah An-Nas dengan Al-Falaq dengan Qul Huwallah ni, nampak halau hantu dulu. Sebab kita nampak itulah yang boleh memudaratkan kita. Tapi sebenarnya daripada surah-surah tu, surah yang ringkas tu, yang menjadi amalan saban hari, sepatutnya dia jadi amalan saban hari lah. Zikir pagi petang pun Nabi suruh baca, lepas salat dalam wirid pun Nabi suruh baca, nak tidur pun Nabi suruh baca. Siap ada kaifiat lagi nak tidur kena baca macam mana? Sapu seluruh badan. Cuma dengan sebab perbuatan-perbuatan tu, sebahagian orang dia nampak itu pelindungan daripada keburukan orang, nak burukkan kita, sama ada sihir kita ke apa, ataupun keburukan makhluk yang kita tak nampak yang boleh memudaratkan kita. Tapi di sana benda yang lebih besar lagi, iaitu keburukan yang bakal menimpa kita, iaitu bab-bab keimanan, lintasan-lintasan yang akan masuk, yang akan menyebabkan kita ragu. Bila mana kita baca sebahagian ayat daripada Quran, ada orang pilih untuk sekian-sekian dan sekian-sekian. Sebab tu kita akan tengok al-muawwidhatain bukan hanyalah pelindung kepada jin, syaitan, keburukan manusia apa-apa semua, tapi dia juga ialah pelindung daripada kita mudah percaya, mudah terima benda-benda yang tak betul ni, berita yang tak betul. Kalau kita amati 3 surah tu, kita akan nampak Tuhan suruh kita buat apa sepatutnya ataupun apa tujuan dia. Sebab tu kalau kita tengok ada sebahagian orang, dia mungkin tak kena sihir, dia mungkin tak kena benda-benda mengarut, tak kena kacau, tak kena sampuk pun tak kena. Okay. Tapi dia percaya dengan ideologi yang pelik. Sebab tu kita akan tengok ada orang tersasar sehingga dia boleh percaya orang ni Imam Mahdi zaman ni. Dia boleh percaya. Kadang-kadang dia faham Quran pun. Okay. Jadi nak sebut pada kita, ini bab-bab yang kita kena faham. Bila mana kita baca ni, dia bukan mudah lah, bukan senang untuk memperjuangkan benda tu pada zaman tu, zaman Nabi ni. Nabi cerita idas sama'un fatarat, orang kafir automatik akan tolak lah. Bukan kata kafir zaman Nabi, kafir zaman kita pun mungkin dia tak boleh terima apa yang disebut ni. Orang-orang yang dah Islam pun ambil masa. Sebab hakikat manusia ni, apa benda yang berlaku, dia mesti nak kena timbang dengan logik dulu. Apa benda saja yang berlaku pun, dia mesti nak kena timbang dengan logik. Sebab itu memang fitrah manusia, dia nak fikir. Dia ada satu benda yang Tuhan jadikan dalam diri manusia ni. Bila mana dia mengikut sesuatu, kadang-kadang dia nak faham apa yang diikut. Walaupun ramai juga orang yang ikut satu benda, dia tak faham apa yang diikut pun. Cuma nak beritahu, lintasan untuk memahami sesuatu tu pasti akan datang. Jadi bila mana datang ayat ni, para sahabat sebahagiannya ada terfikir. Macam mana para sahabat terfikir Nabi boleh pergi ke Palestin, naik ke langit, balik semula ke Mekah pada waktu tempoh 1 malam sahaja. Kalau kita baca riwayat, ada sebahagian sahabat yang ragu sehingga datang Abu Bakar yang backup balik benda tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita fitrah manusia. Sebab tu bila mana kita baca ayat ni, dan ada orang dia dia terfikir macam kita dengar apa yang dia sebut tu macam dia tak yakin. Sebenarnya dia bukan tak yakin. Cuma perasaan tu dia permulaan kepada pengukuhan, nak cari. Sebab iman dia bukan benda yang kita terima teori lepas tu kita pun pegang rapat-rapat. Iman juga ialah satu bab yang kita kena fikir. Sebab apa saya beriman? Sebab apa saya pilih jalan ni? Quran sebut urwatul wuthqa lam fisama laha. Ini simpulan yang teguh, jangan kamu berpisah ataupun melepaskan diri padanya. Jadi nak sebut pada kita, bila mana cerita bab kiamat bukan mudah. Bukan mudah, bukan setakat pada orang Islam, juga kepada bukan setakat orang kafir, juga kepada orang Islam sendiri.
bukan mudah untuk menunjukkan dia tu konsisten percaya tentang kiamat. Sebab tu surah ni dia turun bertalu-talu, ayat ni turun bertalu-talu. Cuma kaedah yang disebutkan oleh para ulama, dan kita pun tengok daripada apa yang Nabi sebut, macam mana nak bagi satu orang tu dia boleh kuat keimanan dia, ialah dengan dia selalu bercakap benda tu dan selalu menyebut benda tu, baru dia akan dapat keimanan. Sebab benda tu dia pasak hari demi hari, hari demi hari. Dan benda itulah yang Nabi sebut selama 13 tahun. Tauhid, kebaikan, keuntungan tauhid, keburukan syirik, ruginya join syirik ni ataupun bersama dengan syirik. Lepas tu Nabi sebut tentang balasan daripada tauhid tu. Jadi ini benda yang kita kena tengok bila mana kita baca ayat-ayat ataupun surah-surah daripada bab kiamat ni. Ia bukan benda mudah, bukan setakat Nabi baca dan sahabat terima bulat-bulat, tapi mereka juga ambil masa. Wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang ataupun planet-planet yang berada di sekalian cakrawala ni intatharat, jatuh berserakan. Itu benda yang kita kena tengok. Apa benda yang disebut sini? Allah Ta'ala kata akan sampai satu waktu bintang-bintang akan jatuh berserakan. Kepercayaan bintang kita dah bahas sebelum ni. Orang-orang Arab jahiliyah, musyrikin Mekah, mereka juga percaya tentang bintang-bintang. Kita dah bahas pada surah sebelum ni, iaitu bagaimana mereka percaya tentang Al-Khunnas. Ayat yang ke-15 surah yang sebelum ni, surah Al-Infit, surah At-Takwir. Allah Ta'ala kata, "Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas." Janganlah kamu bersumpah dengan khunnas, bintang yang berjalan mengundur, dan juga jangan kamu bersumpah dengan al-kunnas, bintang yang berjalan dan dia akan hilang sekejap, lepas tu dia keluar balik. Okay. Ini ialah nama-nama bintang ataupun planet yang diimani oleh musyrikin ataupun orang-orang Arab. Okay. Bila mana berlaku sesuatu dalam hidup mereka, rugi meniaga, untung meniaga, tanam sesuatu, keluar hasil yang baik ataupun keluar hasil yang tak baik, mereka percaya benda ni berlaku dengan sebab pergerakan bintang-bintang di langit ni. Allah Ta'ala kata sampai satu masa nanti bintang-bintang yang kamu imani ataupun bintang yang kamu tak pernah tahu wujudnya bintang tu, dia akan jatuh, dia akan hilang. Ini benda yang kalau kita tengok, satu benda yang agak sukar untuk dicernakan pada zaman tu. Cuma konteks zaman Nabi ni bila sebut kawakib, maksudnya bintang yang diimani. Dia bukan perbahasan bintang zaman Nabi ni macam zaman kita, planet zaman kita ni macam yang NASA duk buat apa semua tu, duk tengok apa-apa sekian. Sebab tu kalau kita tengok orang yang bergelumang dengan ilmu ni, iaitu ilmu kaji bintang, dia ada dua jenis. Satu ilmu kaji bintang yang tengok bintang ni bergerak, kita nak kena sial ataupun nak kena untung. Tu tak betul. Dia ada satu lagi bab, iaitu ilmu bintang tengok untuk tengok kita punya musim apa, kita punya pergerakan peredaran bulan apa. Yang tu tak apa. Yang meteorologi dok buat, yang ilmu falak dok buat. Okay. Cuma nak sebutnya pada kita, ayat ni dia menjangkau masa yang dia menjangkau zaman yang lebih lagi. Saya ingat pernah jumpa satu orang Malaysia, saya jumpa di airport lama dah. Ketika mana zaman belajar dulu balik Malaysia, ada sembang dengan satu orang. Nampak dia pun macam kemah lah dari segi pakaian dia tu. Rupanya dia orang Malaysia yang bekerja di NASA, Amerika Syarikat. Cuma berhenti di Qatar, di transit situ. Saya pun transit situ. Dia orang Malaysia, kita jumpa orang Malaysia, kita nak bercakap. Lama tak jumpa orang Melayu ni, tiba-tiba saya nak bercakap. Okay. Tiba-tiba dia kenal diri dia orang Malaysia yang kerja di NASA, bahagian kaji bintang apa semua, bahagian planet-planet. Okay. Sembang, dia keluarkan telefon dia tunjuk satu gambar yang diambil daripada ISS, luar pada bumi lah, yang Syekh Muzaffar duk naik apa semua, angkasawan naik. Dia pun tunjuk pada saya satu gambar tu hitam semua. Lepas tu ada titik macam galaksi, planet-planet sana lah. Okay. Dia pun zoom dekat saya satu garisan. Dia tunjuk pada saya, inilah bumi daripada pandangan sekian-sekian, daripada satelit sekian-sekian. Kecil je, maknanya
Satu titik yang halus saja. Sangat kecil lah berbanding dengan mana-mana yang ada di luar pada bumi ni. Dia cerita betapa kerdilnya manusia bila mana duduk situ. Okay. Saya pun duk terfikirlah, debu yang kecil itulah yang kita duk balah siapa nak jadi Perdana Menteri situ. Ni bukan nak sebut kat mana-mana, cuma nak sebut yang kecil itulah yang orang duk nak calon diri, nak jadi ahli kawasan sekian, ahli parlimen sekian. Yang debu yang kecil itulah. Sebab tu bila mana Nabi dia cerita tentang dunia, Nabi boleh cerita dengan perasaan. Nabi tak telio dengan dunia ni, tak terasa apa. Sebab tu sebahagian ulama mensahihkan perjalanan Nabi Isra' Mi'raj tu, Nabi melihat juga dunia daripada jauh. Sebab dia berada di atas langit yang jauh. Maknanya Nabi nampak. Sebab tu bila mana Nabi turun, Nabi tak berminat sangat dengan dunia ni. Antara hikmah perjalanan Isra' Mi'raj ni, nak bagi Nabi cerita dunia, hinanya dunia ni, feeling tu ada pada Nabi. Sebab kalau satu orang dia nak cerita dunia ni tak elok, dunia ni jangan loba lebih-lebih, tapi dia tak nampak, tak zahir lagi dalam kefahaman dia dunia tu tara mana hina dunia. Sebab tu dalam perjalanan Isra' Mi'raj Nabi diperlihatkan syurga, neraka, dan Nabi tengok dalam perjalanan Nabi tu dunia tara mana, akhirat tara mana. Sebab tu Nabi dia tidak lobby apa-apa benda yang daripada bahagian dunia bila mana dia hidup. Dia tak berkenan. Bila mana dia nak wafat, kalau kita tengok, ada riwayat menyebutkan Jibril turun pada Nabi, beritahu pada Nabi, tempoh usia Nabi dah habis. Cuma Allah Ta'ala ni, dia beri pada Nabi, nak duduk di dunia lagi ke, ataupun nak balik kepada Tuhan. Nabi kata, ila rafiqil a'la, aku nak balik kepada Tuhan, aku tak nak duduk dunia lama-lama kan. Kalau dah selesai dah wahyu, nak duduk apa lagi dunia lama-lama? Tugas Nabi pun dah selesai, amanah Nabi pun dah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab jelas. Benda tu sudah jelas pada diri Nabi. Okay. Jadi ayat-ayat ni, Nabi boleh cerita dengan perasaan, bukan Nabi cerita dengan teori. Tuan-tuan dengar saya cerita, mungkin saya cerita dengan teori je. Mungkin kita pun berkendakkan dunia juga masa kita cerita ni. Okay. Cuma nak sebut pada kita ikhlasnya perasaan Nabi bila Nabi cerita. Cuma bila mana saya tengok yang pegawai tu, yang NASA tu, kita tengok dunia tu lah. Titik yang kecil tu. Sebab tu dalam hadis lain Nabi sebut, dunia ini ibarat satu cincin yang berada di atas padang pasir yang luas. Nabi buat perumpamaan. Cincin tu besar lah juga, tapi padan lah untuk perumpamaan tu zaman Nabi. Zaman kita ni sains dah moden apa semua, dia hanya satu debu yang kecil di atas semua galaksi yang ada tu. Bumi hanya satu debu yang kecil. Di situlah kita melobi manusia tamak, ada yang nak tipu orang, nak scam orang pun di debu tu lah. Sebab tu Quran dia cerita benda ni dalam, supaya jiwa orang Islam tu faham apa hakikat dunia ni. Tapi bukanlah dalam masa yang sama kita tinggalkan semua sekali, kita tak peduli, kita jadi orang yang tak mau maju. Bukan seperti itu. Nak sebut pada kita kefahaman bahawasanya nak ambil, nak menguruskan dunia, ada bab ataupun ada tahapnya. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan itu bergelora. Sebab apa sebut laut sini? Adakah orang Mekah duduk dekat dengan laut? Mekah jauh dengan laut. Kawasan yang paling dekat dengan laut ni, kalau kita tengok di paling dekat dengan Mekah ialah Jeddah. Pelabuhan Jeddah. Itu paling dekat dengan laut. Okay. Cuma umum perjalanan orang-orang besar pada waktu tu, ataupun pembesar-pembesar, mereka ni pernah naik kapal dan mereka pernah tengok keluasan laut tu. Jadi bila mana ayat ni turun, orang-orang besar, khususnya pembesar-pembesar Mekah pada waktu tu, mereka boleh bayanglah biharu fujirat. Macam mana gelombang-gelombang yang berada di tengah laut tu, yang boleh membolak-balikkan kapal apa-apa semua. Pada waktu tu gelombang tu lebih dahsyat lagi. Gelombang tu lagi sakan lagi berbanding apa yang dia orang lalui bila mana dia orang naik bahtera ataupun naik kapal. Okay. Dan selain pada tu, kalau kita tengok, ada juga sebahagian orang-orang Arab, dia percaya bahawasanya laut ini ada penjaga dia. Dia macam orang Melayu juga ataupun orang Nusantara, dia percaya bahawasanya laut ni ada penjaga dan kita kena buat MOU dengan penjaga tu
supaya kita nak pergi buat urusan apa-apa di laut ni tak kena kacau. Orang di Surabaya, di Indonesia, dia percaya laut ni dijaga oleh satu ratu apa tau. Sehingga di kawasan tu dia ada buat satu jamuan khusus untuk ratu ni supaya tak berlaku bah ke apa, dia orang buat. Dan dia orang percaya. Sebab apa dia orang percaya? Sebab ada sebahagian orang yang belayar ataupun orang yang ambil hasil laut ni, mereka pernah karam dan mereka pernah sampai di satu pulau yang tak dikenali. Ini yang saya baca dalam artikel tu lah. Dewi apa atas nama dia, sampai ke istana dia dan dia percaya Dewi tu minta sekian. Cerita macam ni samalah macam yang berlaku di negara mana-mana pun, tempat mana-mana. Sebab tu kalau tengok dulu dalam sirah, ketika mana Amru bin Al-As dilantik sebagai gubernur Mesir zaman Umar Al-Khattab, Umar hantar dia jadi gubernur. Sampai di Mesir ni, Amru dia tengok perangai ataupun satu tabiat yang pelik orang Mesir ni, orang Kipti, mereka akan buat jamuan kepada sungai Nil. Setahun sekali ataupun musim-musim menuai apa semua, dia akan dekat dengan nak menuai ni, dia orang tanam gandum tepi-tepi sungai Nil ni ataupun tanaman-tanaman lain ni. Dia orang akan buat jamuan kepada sungai Nil, tujuan nak bagi paras air sungai Nil tu sentiasa berada pada paras yang okey, tak terlebih sangat sampai banjir, tak kering sangat sampai surut hilang habis air. Jamuan apa dia buat? Dia akan lempar satu orang perempuan cantik daripada kalangan Arab, daripada kalangan Kipti tu, hidup-hidup dalam sungai tu. Walaupun riwayat ni dikritiklah oleh sebahagian para ulama tentang kesahihannya. Sehinggalah Amru ni dia hantar surat pada Umar Al-Khattab. Macam mana nak buang benda ni? Amalan pelik ni. Macam mana nak buang? Okay. Maka kata Umar Al-Khattab, kata pembantu Umar pada waktu tu, sampai surat Amru tu, Umar pun tulis surat khusus. Tapi surat tu tak ditulis kepada Amru, dia tulis kepada sungai Nil. Min Umar ibn al-Khattab ila Nilil Masr. Riwayat tersebut. Daripada Umar Al-Khattab kepada Nil yang mengalir, sungai Nil yang mengalir di Mesir. Dalam surat tu Umar kata, in takhafallah, sekiranya kamu takutkan Allah, mengalirlah kamu seperti mana yang kamu diperintahkan olehnya. Tapi kalau kamu mengalir kerana laparkan jamuan tu, dia sebut dalam surat tu, Umar sebut, maka tak perlu mengalir, kami tak dahagakan air tu. Dia punya orang kata apa, firm stand Umar Al-Khattab. Utusan bawa surat tu diutuskan ke sungai Nil, bukan diutuskan pada gubernur. Jadi sungai Nil, sampai saja utusan tu dia lempar. Riwayat ni sebutlah, sebab tu riwayat ni ada pertikaian sikit. Lempar surat tu dalam sungai Nil, air sungai Nil naik ke paras yang biasa sampai ke sekarang ni. Cuma nak sebut pada kita, amalan yang pelik-pelik ni di mana-mana pun ada. Ada orang percaya dengan arus sekian, sungai sekian, laut sekian, siap buat jamuan apa-apa semua. Kalau tuan-tuan ingat bila mana berlaku coronavirus di Sulawesi, dia orang buat jamuan kepada laut. Sebab dia orang percaya penyakit berjangkit ni mari sebab laut tak jamu lama. Dia bukan dia kalau yang jamu tu pakai kain Jawa tu, macam Tok Bomo Jawa tak apa. Masalahnya dia ada seorang pakai macam ustaz dengan jubah, baca doa panjang lagi. Sebab dia dah bersalut dengan agama sikit situ. Nak sebut pada kita, mana-mana kaum, Melayu pun ada perangai lagu tu, Nusantara pun ada, Arab pun ada, Kipti pun ada. Sebab tu saya ingat bila mana belajar tentang sirah tentang sungai Nil ni, yang di zaman Amru ni, ada satu orang Indonesia, kita orang belajar dulu, dia angkat tangan, dia kata, tempat kami pun ada buat jamuan pada laut. Lalu syekh yang mengajar tanya, apa yang dijamu kepada laut? Dia kata, kami jamu ayam, kami jamu pulut, nasi, makanan-makanan asas macam orang Melayu. Syekh tu kata, low class jin kawasan tu. Sebab jin kami nak orang perempuan. Dia kata jin Melayu ni kira okey, dia tak minta orang, dia minta makanan lagi. Sempat lagi hidup main-main tu. Cuma nak sebut, dia kata dia ada setengah-setengah minta orang, minta benda pelik-pelik. Okay. Sebab tu Tuhan sebut biharu fujirat.
Sungai, laut yang kamu rasa hebat tu pun akan hancur. Wa idzal quburu bu'thirat. Ayat yang keempat, dan apabila kubur itu dibongkar. Kubur dibongkar ni maksudnya apa? Maksudnya kefahaman musyrikin Mekah. Orang tu bila mana dah ditanam, dia dah mati, selesai. Tak ada apa lagi yang berlaku pada kehidupan dia, melainkan dia ditanam saja. Sehinggalah ayat ni turun, kubur itu akan dibongkarkan. Jadi benda ni mengejutkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia buat di akhir hayatnya ataupun di awal kehidupannya. Qaddamat wa akharat, ayat yang kelima tu maksudnya apa yang dilakukan dan apa yang dilalaikan. Sebahagian terjemah akharat. Okey. 5 ayat ni kalau kita perasan, antara benda yang boleh menarik orang Arab nak dengar Nabi, imam orang kafir ataupun sahabat Nabi, ialah pada rima akhir setiap ayat tu. In fatarat, intatharat, fujirat, bu'thirat, akharat. 5 ayat tu. Kelima-lima ayat tu ditutup dengan rima akhir. Kita belajar pantun, kita belajar puisi orang Melayu, dia panggil rima akhir lah. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil as-saj'u. As-saj'u ni sajak lah kot, lebih kurang maknanya penutup akhir dia tu menarik. Sebab kalau Nabi cerita sekadar ayat biasa, orang tak peduli Nabi. Tapi Nabi dah baca dengan satu ayat yang puitis macam ni. Sedangkan Nabi bukan seorang penyair. Banyak ayat Allah Ta'ala sebut wama huwa biqauli syair. Apa yang Muhammad sebut itu bukanlah kata-kata seorang penyair. Wama huwa biqauli kahin, bukan juga kata-kata mantra seorang tok bomo. Nak sebut pada kita, antara cara Tuhan nak suruh orang pada waktu tu dengar ayat Quran ataupun dengar ayat Tuhan, ialah Tuhan melihat minat bangsa tu apa. Kita tahu bangsa Arab ni dia hebat dari segi kefasihan, kepetahan dan juga ilmu syair dia orang. Kalau Nabi just masuk pasar, masuk Masjidil Haram, masuk Mekah cerita macam biasa, macam kuliah biasa, orang tak dengar sangat. Tak. Tapi Nabi telah cerita dengan bentuk deklamasi. Jadi orang-orang yang duduk jual beli, orang-orang yang duduk bersembang apa, semua akan tarik perhatian tengok Nabi bercakap. Dia memang orang Arab, dia ada zuk dengan orang yang bersyair. Mungkin kita yang dengar Arab bersyair kita rasa macam biasa. Bukan kata kita dengar Arab, kita dengar Melayu bersyair pun kita macam apa hal dia nak bersyair tiba-tiba. Dia macam kita bangsa yang bukan biasa dengan syair-syair ni. Okay. Bangsa yang biasa dengan syair ni Arab, bangsa yang duduk di benua India. Sebab tu kita tengok bangsa-bangsa ni dia ada bahagian daripada syair tu. Kalau kita tengok orang Arab ni, dia ada zaman Nabi ni, dia ada satu pasar nama Suq Uqaf. Suq Uqaf ni jual apa? Jual daging ke jual ayam macam pasar kita? Bukan. Suq ni ialah tempat orang bida syair siapa yang hebat. Tu aja. Dia tulis syair siap-siap, dia pun deklamasikan. Lepas tu dia pun letak harga. Siapa nak syair ni? Macam cerita Piramli tu lah, jual hamba tu. Boleh bida sekian-sekian. Dan ada 7 syair yang hebat telah digantung di Kaabah, nama dia Sab'ul Mu'alliqat. 7 syair tu mahal harga dia, bidaan tertinggi. Kita dengar macam siapa tahu tu Arab dia minat, kita akan fikir lagu tu. Tapi itulah manusia, dia ada benda yang dia minat, dia punya minat tu. Sampai sekarang ni pun bangsa Arab masih lagi minat dengan syair ni, sangat-sangat minat dengan syair. Sebab tu kalau tengok dia ada rancangan reality TV Arab, nama dia Syair Million. Macam kita Malaysia ni nak rancangan reality TV, kita menyanyi jadi ustaz gitu lah. Dia negara Arab, rancangan reality TV dia lah mana-mana budak ke orang tua ke yang boleh bersyair. Dan adalah sponsor besar, orang kaya akan sponsor. Hadiah 1 juta dirham. Lebih kurang 1 juta ringgit Malaysia lah yang kata apa? Yang dibuat di UAE, Dubai apa semua ni. Cuma nak beritahu minat, dia orang minat. Dan bila mana datang saja pembesar-pembesar, raja ke, orang-orang kenamaan ke, orang-orang gubernur kawasan ke, sebelum buat apa-apa ni, sebelum dia berucap, dia akan ada satu orang datang dan bersyair. Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh tengok
negara-negara Arab bila mana ada majlis keramaian, dia akan ada bahagian penyair tu dulu. Jadi 5 ayat ni telah menjadi pembuka, penarik perhatian, sebab rima akhir dia tu menarik. Semuanya ta belaka. In fatarat, intatharat, fujirat, bu'thirat, akharat. Okey, tu jadi 5 ayat yang pertama. Okey. 5 ayat tu semuanya sumpah belaka. Allah Ta'ala sebut akan sampai sekian, demi sekian, sampai sekian. Sehinggalah ayat yang ke-6 Allah Ta'ala jawab pada semua benda-benda tu. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Maksud ayat yang ke-6, wahai sekalian manusia, ma gharraka, apa yang telah menipu kamu, bi rabbikal karim, dengan kerana keadaan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-6 ni sebagai satu renungan kepada semua orang Islam, para sahabat Nabi ataupun orang kafir. Wahai sekalian manusia, apakah yang menyebab kamu ni tertipu dengan sebab pemurahnya Tuhan kamu? Nak sebut pada kita apa? Manusia dia lalai bukan kerana tak cukup nikmat. Dia engkar pada Tuhan bukan kerana tak cukup nikmat. Tapi boleh jadi dia engkar kepada Tuhan kerana dia terlebih nikmat. Allah Ta'ala nak sebut sini, wahai sekalian Quraisy, kami beri pada kamu nikmat banyak. Antara nikmat yang besar yang Quraisy dapat apa dia? Adanya mata air di lembah Mekah tu, iaitu air Zamzam yang telah hilang. Kita kena tahu sejarah air Zamzam ni, dia bukan bila mana Nabi Ismail dapat tu, ditinggalkan oleh ayah dia Ibrahim dan juga mak dia Hajar ada sekali. Keluar air Zamzam tu, dia tak putus sampai ke zaman kita. Air Zamzam ni pernah mengalami fasa putus dalam tempoh ratus tahun. Sehingga datang kabilah ni ataupun Quraisy ni jumpa balik. Nanti kita akan cerita pada kuliah akan datang. Koordinasi ataupun koordinat air Zamzam ni yang ada sekarang ni, telaga Zamzam di Mekah tu, siapa yang jumpa? Hashim, Tok Nabi, Tok Ki Nabi, melalui mimpi. Maknanya nak beritahu Allah Ta'ala muliakan bangsa ni dapat urus. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar daripada bangsa ni juga ataupun kabilah ni satu orang untuk meluruskan kefahaman dia orang, iaitu jangan sembah berhala, jangan syirikkan Tuhan. Tapi mereka tak dengar, bahkan mereka telah menyalahgunakan nikmat tu. Kita sambung dua ayat ataupun satu ayat lagi. Ayat ke-6 Allah Ta'ala sebut ya ayyuhal insan, seruan pada semua manusia. Memang kalau tengok surah-surah Makkiyah ni, antara petanda surah tu surah Makkiyah, dia ada lafaz seruan ni, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Kalau surah tu surah Madaniyah, dia akan seru fokus pada satu kumpulan je, iaitu ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka, apa yang telah menipu kamu. Gharraka mai pada perkataan ghurur, iaitu sesuatu yang menipu ataupun sesuatu yang tak jelas. Dunia ni ialah tempat yang banyak berlaku ghurur. Ghurur ni ialah benda yang nampak macam betul tapi rupa-rupanya tak betul. Sebab dunia ni telah disolek dengan keindahan. Hakikatnya dunia ni penuh dengan kehinaan. Bi rabbikal karim, dengan sebab Tuhan tu pemurahlah manusia ni tertipu. Sepatutnya kita kena kenal sifat pemurah Tuhan ni untuk menyebabkan kita kenal dia. Tapi sebahagian manusia bila mana dapat sifat pemurah Tuhan ni, dapat kemurahan daripada Tuhan, dia tak kenal Tuhan, dia pergi kenal benda lain, dia hargai benda lain. Macam musyrikin Mekah. Mereka menghargai berhala yang tak tahu daripada mana dia orang boleh hargai benda tu. Sedangkan dia orang bukan asing dengan Allah Ta'ala ni. Dia orang selalu sebut, bahkan sebahagian besar mereka pun nama Abdullah sekian-sekian. Nak sebut pada kita bahawasanya terlebih nikmat juga antara sebab manusia tersasar daripada jalan yang benar, bukan setakat kurang nikmat. Kemudian ayat yang ke-7, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Tuhan yang pemurah itu yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, dan telah menyempurnakan kamu, fa'adalak, dan telah menyeimbangkan kamu. Ni Allah Ta'ala tarik
perhatian semua yang dengar ayat ni, termasuk kita yang baca ni, menyedari tentang rububiyatihi ataupun rububiyahnya Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala lah yang mengurus, mencipta dan mentadbir semua sekali. Maknanya nak sebut pada kita, apa saja yang berlaku atas dunia ni ialah datang daripada dia, dan dialah yang telah mencorakkan segala benda yang berlaku atas dunia ni. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, ayat yang ke-8. Dalam apa sahaja bentuk yang dia kehendaki, dia menyusunmu. Rakkabak ni maksudnya dia yang aturkan. Tuhan yang aturkan. Tuhan yang aturkan kita jadi umat akhir zaman. Kita tak jadi orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Kita hari ni, kita yang hidup hari ni, Tuhan yang telah jadikan kita dalam kumpulan manusia ni, ciptaan manusia ni, kita tak jadi umat Nabi Adam ke, tak jadi umat Nabi Idris ke, kita jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad pula tak berada pada fasa awal, berada pada fasa akhir, iaitu hari inilah. Okay. Maksudnya ini ialah benda-benda yang kita kena redha, dia termasuk daripada ketentuan. Tapi pemilihan Tuhan jadikan kita sebagai umat akhir zaman ni pun ada hikmah yang besar. Saya mungkin selalu sebut cerita ni, macam mana ada seorang tabi'in, dia pernah puji Miqdad bin Aswad, sahabat Nabi yang join perang Badar, ahlu Badar, Miqdad bin Aswad. Tabi'in tu kata, tuba lihatainil ainain, bertuahlah dua biji mata ni kerana pernah melihat Rasulullah. Miqdad bin Aswad kata, la tatamannau, jangan kamu berharap ataupun mengharapkan satu benda yang mungkin kamu tak mampu kalau kamu dapat benda tu. Apa maksud Miqdad ni? Maksud Miqdad nak beritahu, kalau kamu duduk sezaman dengan Nabi, maknanya duduk pada peringkat awal, maknanya dan tengok Nabi tu baru dilahirkan, sempatlah dengar Nabi tu mengaku dia jadi Nabi. Bukan mudah orang yang berada di posisi tu untuk berada dan konsisten pada kebenaran. Ini benda yang kita kena fikir. Kalau Tuhan pilih kita jadi umat Nabi yang awal, maknanya umat Nabi Muhammad, duduk pula pada fasa Mekah, bukan hari ni, bukan tahun 2020. Kita duduk fasa tu. Kita boleh agak tak dengan diri kita ni, kita duduk grup mana? Ini benda kita kena fikir. Kita duduk pada grup yang lawan Nabi ke, kita duduk pada grup yang ikut Nabi? Kita hari ni, kita kenal diri kita. Lambat sikit je kita nak marah dah. Orang yang ikut Nabi Muhammad peringkat awal ni, mereka pernah tanya Nabi, bila nak turun pertolongan Tuhan ni? Hari-hari kena bantai, hari-hari dipandang hina. Nabi tak beri jawapan apa-apa pun. Adakah dengan sifat kita hari ini kita boleh tahan jadi pengikut Nabi? Takut-takut kita berada pada bahagian yang lawan Nabi. Hari ni solat jarak ni, ada orang tak tahan, lama sangat jarak ni, bila nak rapat balik? Tak sabar sebahagian orang. Saya pun tak tahulah apa sebab. Okay. Memang kalau tengok logiknya pun macam boleh dah rapat balik. Hakikatnya lah. Sebab kita tengok, tuan-tuan tengok ni dalam kuliah ni, kita pun duduk rapat-rapat tak ada renggang 1 meter dah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, tak tahulah bila benda tak berlaku. Cuma kadang-kadang tak sabar tu menyebabkan satu orang dia pergi jauh, sehingga dia boleh keluarkan kenyataan yang kita tengok macam bahaya juga kenyataan seperti tu. Maknanya ada orang duk kata, okay, ini agenda kumpulan sekian-sekian. Agenda ni ialah untuk menjayakan konspirasi sekian-sekian. Dengan agenda ni, cepatlah terbinanya apa yang akan menghancurkan ataupun apa yang disebut sebagai konspirasi Dajjal, macam-macam lah orang duk sebut hari ni. Hari ni sama-sama ahli agama pun balah isu ni. Nak sebutnya, ada dah sebahagian asatizah yang dicop sebagai mazhab WHO pun ada. Macam-macam lah ada orang, dia tak sabar. Cuma saya duk tengok keadaan tu mari sebab apa? Tak sabar je. Tak sabar bila? Dia dah start banding dah dengan negara-negara yang tak ikut SOP. Ada orang duk banding, Korea Utara pun tak ikut. Korea Utara komunis. Kalau ada pun COVID sana, dia akan kata tak ada. Dia boleh buat. Sebelum ada COVID pun dia minat dah bunuh orang negara tu. Kalau dah ada COVID, dia ke bunuh terus. Okay, positif bunuh. Dia tak fikir nak sembuh nak apa dah. Okay. Cuma kadang-kadang kita ni jelapak sikit orang panggil kan. Dia cepat sangat nak buat
konklusi. Okay. Cuma dia mari pada keadaan tu. Keadaan seperti itu. Dan tak dinafikan lah. Ada orang yang, saya masih jumpa lagi orang-orang yang tak datang masjid lagi walaupun dah buka. Orang-orang yang belajar agama, dia kata, tak betul ni, sembahyang lagu ni tak betul. Bila nak mari tu? Rapat nanti baru mari. Ada yang pilih lagu tu. Dan masih kekal tak mari lagi, sembahyang Jumaat tak mari, tak apa. Cuma nak beritahunya, ketidaksabaran kita ni kadang-kadang menyebabkan kita jadi macam tu. Cuma kita kena tahu bahawasanya di mana benda yang kita disuruh buat tu, kita buatlah. Setakat ni orang masjid buka, mari solat masjid. Kalau tak setuju pun, kalau ada orang dalam ni percaya COVID-19 ni bukan semula jadi, dia ialah buatan tangan-tangan yang jahat, tak apa dah, saya tak payah nak paksa orang untuk percaya apa yang kita faham. Cuma mohon jangan kempen orang langgar SOP, lepas tu PKP balik nanya habis orang. Yang kena tak seorang, yang kena semua. Ada sebahagian mungkin tak percaya, adalah sebahagian asatizah pun ada yang tak percaya isu ni. Okay. Cuma dia kempen orang untuk langgar. Lepas tu yang nanyanya yang percaya je. Okay, yang percaya. Tapi ada orang hantar pada saya satu post hari ni. Satu orang di Ukraine, dia tak percaya. Dia memang tak ikutlah SOP apa semua ni. 2 hari lepas dia mati kerana positif tu. Dia tak percaya. Dia memang tak percaya. Dia percaya benda ni buatan. Sehinggalah dia rasa sesak nafas dan akhirnya dia mati dan disahkan mati tersebab positif COVID ni lah. Okay. Tak percaya ke, nak percaya benda ni semula jadi ke, benda ni buatan ke, itu terserah. Sebab setiap orang kita tak boleh kawal apa yang dia nak. Cuma fikirlah maslahat orang dalam masa kita nak mempertahankan apa yang kita nak tu. Bahawasanya benda ni berkait dengan maslahat orang ramai. Okay. Kalau kita nak langgar, kita telah menjahannamkan orang-orang lain juga. Kita bukan menjahannamkan diri kita saja. Okay. Jadi setakat tu saja perbahasan kita sampai ayat yang ke-8. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang seterusnya sampailah selesai surah ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.